Rancangan Santapan Jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin wa ba'da. Apa khabar ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, masih kita diberi kesempatan, peluang dan ruang untuk kita meneruskan pengajian kita dalam My Quran Time, dan hari ini kita berada di halaman kedua surah Saba, dan bukan saya berseorangan pada hari ini. Kita bersama dengan guru kita yang saya selalu sebut senyum sokmo. Kita bersama dengan Al-Fadil, Al-Ustaz Profesor Madya, Dr. Ahmad Sanusi Azmi. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Sihat Prof ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz Tarmizi sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat Prof. Jadi insya-Allah Prof hari ini kita nak menyambung halaman kedua surah Saba Prof. Betul. Insya-Allah mudah-mudahan insya-Allah. Insya-Allah. Baik, terima kasih Ustaz Tarmizi kita. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tuan-puan, ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, hari ini Allah Taala berikan kita peluang lagi untuk hadir sama-sama menghayati, meneroka dan mengamalkan, mudah-mudahan insya-Allah apa yang kita pelajari daripada halaman daripada surah Saba ini sebenarnya sangat menarik. Yang kalau tuan-puan dah lalui yang sebelum ini, kita dah tengok permulaan sedikit pengenalan mengenai tentang surah Saba. Sebelum kita meneruskan pengajian kita pada hari ini, mari sama-sama kita bacakan doa ringkas. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Baik, seperti yang kita telah bincangkan tadi Ustaz Tarmizi, yang mana kalau sebelum ni kita dah baca sedikit mengenai tentang surah Saba pada permulaannya, yang mana dikatakan Abu Sufyan memerli Rasulullah setelah daripada mereka kalah dan sebagainya. Dia perli pula Rasulullah, dia kata apakah orang-orang kita ini akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Lalu perbicaraan ini diteruskan lagi pada halaman yang ke-429. Sebelum kita meneruskan pengajian kita, mari sama-sama kita saksikan dahulu sinopsis mengenai tentang apa yang bakal kita bincangkan pada hari ini, iaitu yang pertama mengenai tentang orang kafir memandang hari kiamat sebagai hal yang tidak terjadi. Yang ini yang kita sebutkan mengenai tentang Abu Sufyan, yang akan dibincangkan dari ayat 8 hingga ke ayat yang ke-9. Manakala dalam ayat yang ke-10, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12, kita akan membicarakan pula tentang nikmat yang diberikan oleh Allah Taala kepada para nabi yang terdahulu, yang diberikan kepada Nabi Sulaiman, yang diberikan kepada nabi-nabi yang terdahulu. Manakala yang seterusnya pada penghujung ayat ini ataupun halaman 429 ini, kita akan membincangkan mengenai tentang nikmat yang seharusnya kita syukuri, yang mana inilah secara umumnya mengenai tentang sinopsis
pengajian kita pada halaman 429. Baik, kita kembali balik kepada perbincangan kita, yang mana pada awal ayat ini nanti kita akan tengok mengenai tentang beberapa perkara yang menarik untuk kita utarakan perbincangannya. Tapi sebelum itu, mari sama-sama tuan-puan kita bacakan dahulu daripada ayat 8 hingga ke ayat yang 11 dan kita sama-sama tadabbur dan hayati maknanya selepas daripada ini, dan pengajian ataupun bacaannya akan dipimpin oleh Ustaz Tarmizi kita. Silakan Ustaz. InsyaAllah. Baik, terima kasih Al-Fadhil Prof, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Sebelum kita mulakan bacaan kita dari ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-11, jom kita sama-sama kongsikan, kita sabarkan pengajian kita pada hari ini bersama dengan kawan-kawan kita, jemput pakat share pengajian kita pada hari ini insya-Allah. Mari kita mulakan ayat 8 hingga 11 dengan bacaan murattal bayati insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير إني بما تعملون بصير صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Dan pada ayat yang ke-8 Allah Ta'ala berfirman, adakah dia, yakni Rasulullah, mengada-ngadakan pembohongan terhadap Allah ataupun dia sakit gila? Tidak. Tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat itulah berada dalam siksaan dan kesesatan yang jauh. Ayat yang ke-8 ini sebenarnya tuan-puan, dia adalah berkaitan dengan ayat yang ke-7 mengenai tentang bagaimana orang kafir memerli Rasulullah. Mereka bertanya-tanya kepada Rasulullah, apakah boleh manusia apabila pada hari akhirat nanti telah dimatikan boleh dihidupkan semula? Lalu dalam ayat yang ke-8 mereka menuduh kepada Rasulullah dua pertuduhan.
Yang pertama, mereka menuduh Rasulullah, dia kata aftara 'ala Allahi kadhiban. Apakah engkau wahai Muhammad mencipta sesuatu yang baru ataupun penipuan terhadap Allah? Yang keduanya, dia berkata kepada Rasulullah, am bihi jinnah. Apakah Rasulullah ini adalah orang yang mempunyai sakit gila? Yang ini adalah dua pertuduhan yang biasa berlaku di dalam Al-Quran, yang mana sekiranya tuan-puan perhatikan, dalam Al-Quran sendiri Allah Ta'ala menyebut ada 4 pertuduhan yang dikenakan kepada Rasulullah apabila orang Quraisy tidak dapat menerima tentang kebenaran Rasulullah. Perkara ini disebutkan oleh seorang profesor daripada University of Edinburgh. Kalau Ustaz Tarmizi pernah pergi dahulu di Scotland, ada sebuah universiti nama dia Edinburgh University, yang mana ada seorang profesor nama dia William Montgomery Watt. Nak sebut nama dia pun agak susah sikit. William Montgomery Watt ni dia kaji Al-Quran. Ini bagusnya juga orang putih ni dia kaji Al-Quran, dan dia kata interaksi orang Quraisy dengan Muhammad ini ada 4 pertuduhan yang biasa dia kata kepada Muhammad. Yang pertama, dia kata Muhammad ini adalah seorang ahli syair, iaitu orang yang boleh melontarkan syair ataupun kata-kata yang memukau. Yang kedua, dia katakan Rasulullah ni sebagai kahin, iaitu orang yang boleh menilik melihat masa hadapan. Yang ketiga, dia menyatakan Rasulullah ni sebagai majnun. Majnun ni tidak semestinya sebenarnya tuan-puan gila, kerana yang ni William Montgomery Watt merasakan bahawa majnun di sini adalah dikuasai, possess, dia kata possess. Dan yang keempat, dia katakan yang Muhammad ini adalah sahir, iaitu ahli sihir, sorcerer dan sebagainya, magician. Yang menariknya di sini adalah William Montgomery Watt perasan. Dia kata keempat-empat sifat yang disifatkan kepada Muhammad ini sebenarnya adalah keempat sifat yang mempunyai elemen supernatural. Maknanya seakan-akan Rasulullah ni memang ada sifat luar biasa pada dirinya. Bagaimana demikian berlaku? Kerana syair ini orangnya apabila dia berbicara di kalangan Arab ni dia memukau sehingga menyebabkan orang terpukau. Ini supernatural. Mana ada orang yang biasa-biasa bercakap sehingga anak dan isteri boleh bergaduh. Jadi dia kata ini Muhammad ini luar biasa. Yang kedua, kahin. Kahin adalah orang yang boleh melihat masa hadapan, yang dipanggil juga sebagai orang tilik nasib ini. Jadi seakan-akan Rasulullah ini adalah orang yang mempunyai elemen luar biasa. Yang ketiga, yang disebutkan sebagai majnun di dalam ayat ini, menurut Watt, dia kata bukan semestinya majnun ini maksudnya gila, tetapi dia possess, dia dikuasai sehingga dia mengucapkan sesuatu ataupun dia melakukan sesuatu yang mempunyai perkara yang tidak diketahui oleh orang lain. Dan yang keempat, dikatakan kepada Rasulullah ni sebagai sahir, iaitu sorcerer ni tadi, orang yang mempunyai kuasa magic dan luar biasa sebagainya. Keempat-empat ini disifatkan oleh William Montgomery Watt sebagai satu elemen yang keempat elemen yang luar biasa. Yang anehnya, dia kata tidak seorang pun yang menyifatkan Rasulullah ni sebagai seorang nabi, walaupun dia memerhatikan Muhammad ini mempunyai elemen luar biasa, tapi dia tak nak kaitkan dengan Tuhan. Semua dia kaitkan dengan elemen yang luar biasa kerana dia tak nak melibatkan perkara ini. Seakan-akan kalau dia kata Muhammad ini adalah utusan Tuhan, seakan-akan mereka menerima Rasulullah SAW sebagai seorang rasul. Ini yang menariknya tuan-puan. Sekalipun dia menuduh Rasulullah ni sebagai jinnah yang mempunyai sakit gila, kerana jinnah ini adalah yang daripada bahasa Arabnya menunjukkan sesuatu yang diliputi, seakannya akalnya diliputi, dia tidak boleh berfikir secara waras. Tetapi di sini juga mungkin ia membawa maksud dia diselaputi oleh makhluk yang lain yang menyebabkan dia mempunyai elemen luar biasa. Inilah kelebihan ataupun inilah pertuduhan yang dikenakan ke atas Rasulullah, yang mana nanti tengok bagaimana Allah Ta'ala jawab dalam ayat yang ke-9 dan ke-10. Perhatikan bila mana orang kafir telah menuduh Rasulullah dengan pelbagai tuduhan, akhirnya Allah Ta'ala mendidik Rasulullah, katakan kepada mereka, afalam yarau ila ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ayat yang ke-9 Allah Ta'ala didik Rasulullah, maka adakah mereka tidak perhatikan langit dan bumi? Yang ini adalah kaedah sebenarnya kita berinteraksi dengan orang bertelagah dengan kita, yang mana Allah Ta'ala memulakan mendidik Rasulullah, dia menggunakan rational thinking dahulu. Maknanya mengajak mereka berfikir secara rasional. Kalaulah Muhammad ni sedemikian, tidakkah kau perhatikan bagaimana Allah Ta'ala boleh menjadikan langit dan bumi yang tidak ada apa-apa pada asalnya? Kalau kita kaji tentang kejadian alam ini, mungkin ketika itu Quraisy boleh berfikir juga bagaimana sebenarnya Allah Ta'ala jadikan kejadian ini yang pada asalnya tidak ada apa-apa. Begitulah bagaimana kuasa Allah Ta'ala boleh menjadikan sesuatu yang tidak ada apa-apa kepada yang mempunyai banyak perkara yang lain.
Mana tak mustahil kalau alam yang tidak ada ini boleh dihidupkan ataupun dijadikan. Apatah lagi kalau yang dah ada tinggal Allah Taala nak hidupkan sahaja semula, maka tidak mustahil bagi Allah itu sendiri. Apabila rational thinking ini telah dibawa, berfikir secara rasional tidak dibawa kepada kaum Quraisy, maka Allah Taala tarik pula kepada yang kedua. Elemen yang kedua adalah elemen dia membawa kepada historical evidence. Dibawanya pula kepada bukti pensejarahan. Apakah bukti-bukti sejarah menunjukkan Allah Taala mampu untuk menjadikan manusia ini hebat ataupun rasul-rasul ini hebat? Maka Allah Taala mula bercerita kepada kaum Quraisy tentang kisah Nabi Daud. Apakah dia kisah Nabi Daud? Yang ini yang disebutkan dalam ayat yang ke-10, walaqad ataina Dauda minna fadla. Yang mana Nabi Daud ini telah kami berikan kepadanya kurniaan ataupun fadla ni kelebihan. Fadla ini macam kita panggil Ustaz Tarmizi. Al-Fadil Ustaz Tarmizi. Fadla ini maksudnya adalah diberikan khairun wa barakah. Yang ini kita kena faham tuan-puan. Apabila sebut kepada perkataan fadla, Syekh Tantawi menyebutkan fadla ni maksudnya adalah ada khair dan barakah. Apabila kita panggil seseorang tu Al-Fadil Ustaz Tarmizi, maknanya seakan-akan kita melihat kepada kebaikan dan keberkatan yang mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada dia dan kita. Ianya adalah sebagai satu kelebihan yang diberikan kepada kita semua. Dan ini adalah kisah yang diberikan mengenai tentang kisah Nabi Daud, yang mana Nabi Daud ni Masya Allah luar biasanya kerana dia boleh berinteraksi dengan makhluk yang lain. Perhatikan apa yang Allah Ta'ala sebutkan, dan telah kami berikan kepada Nabi Daud kurniaan daripada kami. Wahai gunung ganang dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud dan kami melembutkan besi untuknya. Masya Allah tuan-puan. Apakah yang dimaksudkan dengan gunung ganang bertasbih bersama dengan Nabi Daud? Ini adalah kelebihan yang diberikan kepada Nabi Daud. Menurut Al-Imam Ibn Kathir, ada 4 kelebihan yang diberikan kepada Al-Imam diberikan kepada Nabi Daud, iaitu dia diberikan fadlun mubin, kelebihan yang nyata. Yang kedua, diberikan nubuwah wal mulk, diberikan kenabian dan kerajaan. Yang ketiga, diberikan kekuatan tentera yang luar biasa. Yang keempat, diberikan sautul azim, yang diberikan kuasa yang hebat ataupun suara yang hebat, sehingga kan apabila dia bertasbih sekali dengan gunung ganang dan burung-burung bertasbih dengannya. Seakan-akan apabila Nabi Daud ini bertasbih, seluruh alam bertasbih dengan dia. Ini adalah satu kuasa yang luar biasa diberikan kepada Nabi Daud. Suara yang dimiliki oleh beliau menjemput para makhluk yang lain untuk bertasbih dengan dia. Masya Allah. Yang ini yang kita perhatikan juga, bagaimana Rasulullah apabila dia mendengar Abu Musa Al-Ash'ari. Yang ini kita pernah ceritakan sebenarnya tuan-puan. Apabila Nabi SAW mendengar Abu Musa Al-Ash'ari membaca Al-Quran pada malam hari, lalu dipujinya Abu Musa. Rasulullah kata kepada Abu Musa, laqad utiya hadza mizmaran min mazamir ali Daud. Sesungguhnya Abu Musa ini telah diberikan seruling, yang mana seakan-akan seruling ali Daud, yang mana suaranya sangat sedap. Seakan-akan Nabi Daud tadi apabila dia bersuara, bila dia bertasbih dengan seluruh alam. Ini adalah kelebihan yang diberikan kepada Nabi Daud tu sendiri. Dan kelebihan yang ketiga yang disebutkan juga di dalam ayat ini, wa alanna lahul hadid, iaitu diberikannya kelebihan untuk melembutkan besi. Menariknya di sini Al-Imam Hasan Al-Basri menyebutkan kelebihan Nabi Daud ini dalam melembutkan besi, dia seakan-akan boleh melembutkan besi tanpa api. Masya Allah. Yang ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir, dia kata kana la yahtaju an yadkhulahu an-nara wa la yadribuhu bimitraqa. Nabi Daud ini tidak memerlukan api untuk melembutkan besi, dan dia tidak memerlukan pengetuk sehingga dia boleh menganyam besi itu seperti yang dia kehendaki. Yang akhirnya dikatakan ani'mal sabighat, yang dibuat daripada besi-besi tersebut menjadi baju besi. Ini kelebihan yang ada kepada Nabi Daud. Lalu Allah Ta'ala ingatkan kepada Nabi Daud, ani'mal sabighat wa qaddir fi sardi wa'malu salihah. Apabila Allah Ta'ala dah sebut semua nikmat kelebihan yang diberikan kepada Nabi Daud, Allah Ta'ala ingatkan mengenai tentang wa'malu salihah, lakukanlah amal salih. Kerana setiap kelebihan yang diberikan kepada kita,
jangan ia membawa kita kepada menjauhkan diri dari Allah. Jangan sampai nikmat-nikmat Allah Taala berikan kepada kita, kemewahan hidup di dunia menyebabkan kita jauh daripada Allah Taala. Inilah sebenarnya pengajaran daripada ayat tersebut. Apabila orang kafir, orang Quraisy ini dia menerima kemewahan tetapi dia kufur kepada Allah. Tetapi Nabi Daud ini Allah Taala ingatkan, dia telah diberikan kemewahan tetapi dia mendekatkan diri kepada Allah. Ini adalah sebahagian part yang awal daripada ayat ini yang kita bincangkan mengenai tentang bagaimana Allah Taala berhujah dengan orang kafir yang mereka tidak bersyukur kepada Allah Taala. Allah Taala menunjukkan manusia yang bersyukur seperti Nabi Daud yang kita dapati pengajarannya daripada halaman 429. Sebelum kita masuk kepada perbincangan seterusnya, mari sama-sama kita perhatikan dahulu perkataan pilihan kita pada hari ini insya-Allah, iaitu perkataannya jannah. Janana kata asalnya, iaitu maksudnya menutupi, yang kita telah sebutkan ataupun telah disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 201 kali disebut di dalam Al-Quran dengan pelbagai form, dengan pelbagai bentuk. Salah satunya yang kita katakan tadi, jinnah. Apakah dia mempunyai penyakit gila? Gila ini maknanya asal daripada perkataan jannah tadi, membawa maksud dia telah diliputi akalnya, maknanya dia tidak boleh berfikir secara waras ataupun dia tidak boleh berfikir secara rasional kerana akalnya telah dilitupi dengan sesuatu. Itulah yang dimaksudkan dengan jinnah, perkataan pilihan kita pada hari ini. Baik, kalau kita kembali balik Ustaz Tarmizi mengenai tentang ayat 8 hingga ke ayat 11, kita perhatikan di sini sebenarnya bagaimana Allah Taala menarik ataupun menceritakan tentang orang-orang kafir ini. Apabila diceritakan kepada mereka kisah-kisah ini, mudah-mudahan dia berupaya melembutkan hati mereka. Ini antara kelebihannya yang sepatutnya kita ambil pengajaran daripadanya. Kalau ada anak-anak kita yang masih lagi tidak, maknanya kadang-kadang mungkin nakal dan sebagainya, kita ceritakan sikit kisah-kisah Nabi terdahulu. Mudah-mudahan mereka mengambil pengajaran daripada kisah-kisah tersebut. Kita akan teruskan lagi perbincangan kita selepas daripada ini. Kita berehat dahulu seketika, jangan ke mana-mana. Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Selawat ke atas Nabi Muhammad ya Rasulullah. Selawat ke atas Nabi Muhammad ya Rasulullah. Tanda syukur itulah taat setiap tempat, setiap waktu. Syukur itu dapat dilihat pada sikap dan tingkah laku. Marilah bersama kita bersyukur kepada Allah, kita bersyukur. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Allah Daud alaihi salam dengan kelebihan 4 yang dikongsikan tadi oleh Al-Fadhil Prof kita tentang kelebihan Nabi Allah Daud alaihi salam. Antaranya yang keempat itu suaranya, Allahu Akbar. Prof, zikir itu Allah. Seluruh alam, seluruh alam berzikir dengan dia, Allahu Akbar, masya-Allah. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita bila kita baca Quran, hati kita semakin seronok, semakin bahagia. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya kira kalau Ustaz Tarmizi sendiri baca pun seluruh alam mendengar, sebab kita akan bersiaran seluruhnya satu Malaysia. Maknanya satu Malaysia mendengar kita baca Al-Quran tu lah. Allahu akbar. Allahu akbar. Hebat suara Ustaz Tarmizi macam Nabi Daud dan fadli rabbi. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Baik, jadi
Kita nak singgah sekejap Prof ke ruangan tajwid kita. Kita nak melihat apa paparan yang telah kita sediakan untuk kita melatih kalimah-kalimah yang mana bila kita waqaf kita nak jaga kalimah tu. Mari kita saksikan iaitulah memperkemaskan sebutan kalimah dan ayat-ayat serta waqaf dengan sempurna. Contohnya yang kita nak fokus pada ayat yang ke-12 iaitulah bermula daripada awal ayat itu dan kita nak waqaf pada syahr. Kita cuba a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. Sekali lagi. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. Sadaqallahul azim ila akhir ayat. Kita nak waqaf pada syahrun. Kan kita waqaf pada kalimah syahrun, maka kita kena hati-hati menyebut kalimah syahrun itu supaya apa? Supaya ada bunyi ha dan ada bunyi ra. Jangan kita waqaf bunyi ha sahaja. Contoh wa rawahuha syah, ra hilang. Ra hilang. Wa rawahuha syah, ra hilang. Bahaya. Ataupun bunyi ra terus. Wa rawahuha syar, ha pula yang hilang. Jadi dalam keadaan ini bila kita waqaf kita kena hati-hati ada bunyi ha dan ada bunyi ra. Wa rawahuha syahr. Kan. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan dapat mencuba dan dapat semak dengan guru. Maksudnya ada talaki dengan guru insya-Allah. Selamat mencuba. Wallahu a'lam. Terima kasih Prof. Silakan. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Tarmizi. Terdengar Ustaz Tarmizi sebut tadi syahr. Syahr. Kalau tertinggal ha tu jadi syar, dah jadi lain. Masya-Allah. Syahrun ini bulan, kalau syar tu kejahatan. Allah. Jauh sangat tu. Masya-Allah. Jauh sangat. Jangan sampai terhilang tuan-puan. Betul. Dengar dan pelajari apa yang telah kita sampaikan mengenai tentang ilmu tajwid. Mudah-mudahan dia tidak lari daripada makna yang sepatutnya kita sampaikan ataupun bacakan daripada ayat Quran ini. Baik, yang seterusnya kita akan masuk kepada ayat yang ke-12, 13 dan 14. Kalau ayat sebelum ini menceritakan tentang nikmat yang diberikan kepada Nabi Daud, manakala ayat 12 dan 13 ini dan 14 juga akan menceritakan tentang Nabi Sulaiman pula anak kepada Nabi Daud. Sebelum kita meneruskan pengajian tadabbur kita mengenai tentang ayat-ayat ini, kita sama-sama baca dengan bacaan yang dipimpin oleh Ustaz Tarmizi kita. Silakan Ustaz. Terima kasih Al-Fadhil Prof. Dia Dr. Ahmad Sanusi. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran, kita nak menyambung bacaan seterusnya ayat yang ke-12 sehingga 14 insya-Allah. Kita cuba dengan bacaan murattal nahwan ataupun kurdi Kita cuba insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِ نَزِغْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وجفان كالجواب وقدور
الراسيات وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات يعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Dalam ayat yang ke-12 Allah Ta'ala berfirman, dan kami tundukkan angin bagi Nabi Sulaiman yang perjalanannya pada waktu pagi dan petang sama dengan perjalanan sebulan. Masya Allah. Kalau tadi tuan-puan kita dah bincangkan, kita dah tengok mengenai tentang kelebihan-kelebihan ataupun nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Daud. Seterusnya dalam ayat yang ke-12 Allah Ta'ala menceritakan pula tentang nikmat yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. Yang mana nikmat yang diberikan kepada Nabi Sulaiman ni kalau kita tengok lebih luar biasa. Nikmat pertama yang diberikan kepada Nabi Sulaiman ini adalah diberikan kepadanya kelebihan untuk berjalan ataupun menundukkan angin. Tajri bi amrihi fil ghudwi wal fil ghudwa wahidah masirah syahr. Yang mana perjalanan dia boleh memerintahkan angin ini menyebabkan dia dikatakan angin, kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang mana perjalanan pada waktu pagi dan petang Nabi Sulaiman ini sama dengan perjalanan seseorang dalam tempoh sebulan. Maknanya tuan-puan bayangkan Ustaz Tarmizi, bagaimana kalau perjalanan sehari, sebulan ada 30 hari. Perjalanan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Sulaiman, diberikan kelebihan angin kepadanya sehingga dia boleh bergerak satu hari sama dengan perjalanan orang 30 hari, maknanya sebulan. Seakan-akan pergerakan Nabi Sulaiman dicepatkan sebanyak 30 kali ganda. 30 kali ganda ni sebagai contoh, kalau Ustaz Tarmizi nak memandu ke Johor, bawa kelajuan 120 lah. 120 biasanya, tak tahu kalau Ustaz bawa 200 ke, bawa 120. Kalau Nabi Sulaiman ni dikali gandakan dengan 30 kali, maknanya berapa tu? Maknanya 30 lebih ataupun 3000. Maknanya kalau 3 kali ganda dah 300. Kan? Maknanya kalau 30 mencapai kepada sangat laju. Maknanya kepantasan yang diberikan kepada Nabi Sulaiman itu tadi satu kepantasan yang luar biasa. Allah Ta'ala bukan sekadar berikan dia boleh bertutur, berkomunikasi dengan haiwan, tetapi ditundukkan angin kepadanya menyebabkan perjalanannya lebih laju daripada yang lain. Maka tidak hairanlah apabila berlaku insiden antara dia dengan Ratu Balqis yang dikatakan seorang orang yang saleh yang boleh memindahkan istana Ratu Balqis itu dalam keadaan yang sangat pantas. Ini barangkali adalah antara kelebihan sebagaimana yang diberikan kepada Nabi Sulaiman, mempunyai penguasaan, ditundukkan kepadanya angin. Itu kelebihan pertama yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. Manakala kelebihan yang kedua adalah wa asalna lahu ainal qitri.
iaitu diberikan kelebihan kepadanya, kami alirkan cairan tembaga baginya. Yang ini juga hampir sama seperti Nabi Daud. Kalau Nabi Daud wa'lanna lahul hadid, boleh dia menempa besi itu dengan semudahnya tanpa menggunakan api. Nabi Sulaiman boleh menempa ataupun menguruskan tembaga dengan mudah, sama seperti Nabi Daud itu tadi. Dan kelebihan yang ketiga juga yang agak luar biasa ataupun memang luar biasa, yang mana para makhluk yang lain seperti binatang dan jin itu sendiri bekerja untuk dia. Bekerja untuk dia. Dan ini adalah kelebihan tiga yang diberikan, nikmat yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. Penghujung daripada ayat mengenai tentang Nabi Sulaiman dan Nabi Daud ini, Allah Ta'ala menceritakan tentang sifat syukur. Sebenarnya ini yang dia punya key point dia ataupun perbincangan utama dalam halaman ini. Bagaimana daripada ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-14 menceritakan tentang nikmat yang diberikan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Tapi apa sebenarnya yang kita nak faham daripada nikmat-nikmat ni? Nikmat-nikmat ni menunjukkan bagaimana Allah Ta'ala cerita kepada Quraisy. Quraisy, kamu engkar kepada Allah Ta'ala. Kamu tidak percaya yang kita akan dibangkitkan. Kamu menafikan Muhammad. Kamu perhatikan bagaimana kehidupan kamu mewah tetapi ia membawa kamu kepada kekufuran. Sedangkan kami dahulu pernah berikan bagai-bagai nikmat luar biasa kepada hamba-hamba kami, tetapi mereka tunduk dan patuh kepada Allah. Nabi Sulaiman pergerakannya 30 kali ganda lebih laju daripada kamu. Boleh naik atas angin ataupun bergerak dengan angin itu sendiri. Boleh bercakap dengan haiwan. Para jin bekerja untuk dia dan sebagainya. Tetapi akhirnya Allah Ta'ala kata kepada dia, i'malu ala Dawuda syukra. Wahai ahli Daud, bekerjalah dengan penuh kesyukuran ataupun kembali menjadi bersyukur kepada Allah Ta'ala. Untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala, ini adalah poin yang nak disampaikan kepada Quraisy. Walaupun kamu hidup mewah, kamu jangan menyebabkan perkara ini membawa kamu kufur kepada Allah Ta'ala. Tengok bagaimana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman diberikan kepada mereka nikmat, tetapi mereka tidak kufur kepada Allah Ta'ala. Baik, kembali pula kita bagaimana praktikalnya, secara praktikal bagaimana Rasulullah mempraktikkan tentang konsep syukur ini. Kalau kita tengok ayat yang ke-11 dan 12 menceritakan tentang bagaimana ahli Daud ataupun keluarga Daud ini menggunakan nikmat mereka untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala. Yang begini juga yang Allah Ta'ala sebutkan, i'malu ala Dawuda syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Allah Ta'ala kata kepada Nabi Daud, bekerjalah wahai keluarga Nabi Daud untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala, dan sedikit sekali daripada hamba-hambaku yang bersyukur. Iaitu konsep yang pertama yang kita faham daripada syukur adalah dengan nikmat yang diberikan kepada kita, kita menggunakannya ke jalan Allah untuk melakukan amal soleh. Ini perkara pertama yang menunjukkan kita bersyukur. Bersyukur bukan sekadar kita bercakap Alhamdulillah, terima kasih dan sebagainya. Alhamdulillah adalah salah satu kaedah juga manifestasi kita kepada kesyukuran. Tetapi alangkah baiknya kalau kita boleh menambah lagi amal soleh kita. Ingat tak tuan-puan bagaimana ketika mana Rasulullah ini bangun qiyamul lail sehingga pecah-pecah kaki dia. Apabila ditanya oleh Sayyidatina Aisyah, wahai Rasulullah, bukankah engkau ni telah diampunkan dosa engkau? Kau ni dah confirm masuk syurga. Bukankah engkau ini adalah kekasih Allah? Lalu apa jawapan Rasulullah? Rasulullah kata, afala akunu abdan syakura. Kenapa tidak aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi seakan-akan Allah Ta'ala dah berikan nikmat yang banyak kepada Rasulullah, tetapi ia tidak membawa Rasulullah kepada jauh daripada Allah Ta'ala. Bahkan dia membawa Rasulullah dekat kepada Allah Ta'ala. Ini menunjukkan salah satu kaedah untuk kita bersyukur adalah dengan kita mengabdikan diri ataupun melakukan lebih banyak amal saleh. Begitu juga kalau kita tengok ayat yang lain, Allah Ta'ala memberikan nikmat kepada Rasulullah, inna a'tainakal kautsar. Kami berikan kau nikmat yang banyak, ada telaga Kausar, ada sungai Kausar dan sebagainya, syafaat Rasulullah dan sebagainya. Lalu apa perintah Allah Ta'ala setelah menerima nikmat ini? Allah Ta'ala kata, fasalli li rabbika wanhar. Maka tunaikanlah salat. Dah terima nikmat yang banyak, kembali kepada Allah Ta'ala. Lakukan amal saleh yang banyak. Banyak menyumbang dan sebagainya. Inilah salah satu tanda kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, adalah dengan kita melakukan amal saleh seperti mana yang dilakukan oleh para nabi terdahulu, Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum kita masuk kepada perbincangan yang terperinci ataupun
kita nak memasakkan lagi kefahaman kita mengenai tentang ayat ini, mari sama-sama kita ungkapkan ataupun ulang balik bacaan ayat yang ke-12. Boleh Ustaz? Boleh. Kita nak pasakkan lagi, nak hayati tentang pengajaran daripada kisah Nabi Sulaiman, insya-Allah. Terima kasih Al-Fadhil Prof Nadia Doktor. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, banyaknya nikmat yang diceritakan buat Nabi Allah Daud, Nabi Allah Sulaiman, dan mudah-mudahan kita menjadi umat dan hamba Allah yang senantiasa bersyukur atas nikmat kurniaan Allah. Mari kita baca sekali lagi ayat yang ke-12 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Tuan-puan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, perhatikan bagaimana dalam ayat yang ke-12 Allah Ta'ala menceritakan, Allah Ta'ala memberikan kelebihan kepada Nabi Sulaiman ini. Golongan jin yang berada di bawahnya bekerja di hadapannya ataupun bekerja untuk Nabi Sulaiman. Ustaz Tarmizi, bayangkan ketika saya tengah cakap begini, saya haus. Saya haus, tiba-tiba saya minta tolong ambilkan air, tiba-tiba air tu datang macam terbang ke saya. Rupanya tak nampak ada golongan jin. Lari saya. Kalau saya buat macam tu, takut Ustaz Tarmizi lari pula nanti. Nak cerita bagaimana Nabi Sulaiman mempunyai kelebihan mengarahkan golongan jin yang tidak ada pada orang lain. Kan kalau saya nak pun, tolong angkat Ustaz Tarmizi, terangkat tiba-tiba kan orang terkejut pula. Ini antara kelebihan yang diberikan kepada Nabi Sulaiman yang mempunyai penguasaan bukan sahaja kepada angin, bahkan kepada makhluk yang lain, tetapi ia membawa dirinya kepada syukur kepada Allah Ta'ala. Ini elemen yang kita nak sangat tekankan pada hari ini. Dan pada penghujung ayat ini Allah Ta'ala kata, وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ, dan sesiapa yang menyimpang di antara mereka daripada perintah kami, kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Kita tak nak dihumban ke dalam neraka kerana kufur kepada nikmat yang telah diberikan kepada Allah, dan kita tidak mahu menjadi hamba-hamba yang kufur kepada Allah Ta'ala. Inilah pengajaran yang boleh kita pelajari daripada halaman yang ke-429. Sebelum kita mengakhiri perbincangan kita pada hari ini, mari sama-sama kita perhatikan resolusi yang boleh kita amalkan ataupun praktikkan selepas daripada ini. Yang pertama, kita hendaklah memasakkan keimanan kita kepada hari akhirat agar kita sentiasa dipandu ke jalan hidayah. Perkara ini disebutkan dalam ayat yang ke-8. Yang kedua, perhatikan apa yang ada di sekitar dan melangkau langit bumi untuk menimbulkan rasa kehambaan. Tengok apa yang telah ada di sekeliling kita, ia boleh membantu kita dalam memasakkan keimanan kita kepada Allah. Dan yang ketiganya, semakin mempunyai kemahiran, semakin banyak kita menerima nikmat, sepatutnya kita semakin bersyukur. Itulah resolusi yang kita dapat simpulkan dan mudah-mudahan kita amalkan pada hari ini. Bagi memberkati pengajian kita, mari sama-sama kita bacakan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Tarmizi kita. Silakan Ustaz. Terima kasih Al-Fatihah Prof. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mak ayah kami, mak ayah mertua kami, muslimin dan muslimat,
برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Ya Rahman wa Ya Rahim, andai kami ingin menghitung nikmat kurniaan-Mu, nescaya tidak mampu untuk kami menghitung akan banyaknya nikmat kurniaan-Mu, Ya Allah. Maka Ya Allah, jadikan banyaknya nikmat itu buat kami, menjadikan kami ini hamba-hamba-Mu yang terus tunduk patuh kepadamu, bersujud kepadamu ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan Allah perkenankan doa kita, amin ya rab. Dan juga mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada hari ini, bagaimana nikmat kurniaan Allah Ta'ala kepada Nabi Allah Daud, Nabi Allah Sulaiman, menjadikan Nabi Allah Daud, Nabi Allah Sulaiman semakin tunduk dan bersyukur kepada Allah. Juga kita nak jadikan, nak melatih diri kita untuk menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur dengan kita sama-sama menyumbang dalam tabung gerakan Al-Quran, melahirkan generasi Al-Quran, menyebarkan Al-Quran, menjadikan masyarakat yang cintakan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah Al-Fadhil Prof, kita nak berehat seketika ataupun kita nak berhenti seketika untuk halaman yang ke 429 ini. Betul. Kerana besok kita nak menyambung, menarik tentang Sabak. Negeri Sabak. So jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, kita bertemu lagi besok dalam My Quran Time. Jangan lupa ulangan pada malam ini dan pagi besok My Quran Time, baca, faham dan amal. Assalamualaikum.